Maka ilmumu bahawa kehendak baginya adalah suatu yang hakikat. Kehendak Allah ni kehendak yang sebenar-benar kehendak, yang akan memberi kesan kehidupan kita yang bahagia, tenang dan segala-galanya. Sedangkan kehendak kamu tidak memberi kesan dan pengaruh dalam diri di sisi Allah. Baik, kehendak kita ni kadang-kadang dia tidak memberi kesan apa-apa. Kenapa? Kerana yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Contoh, kita nak satu benda, kita rasa benda tu manfaat. Ya ke manfaat? Yang memberi manfaat Allah kepada benda tu, ke atas diri kita. Kalau sekadar benda yang kita nak tu kita kata manfaat, belum tentu. Contoh, berapa ramai manusia yang merasakan dia nak harta yang banyak, kerana dia merasakan harta yang banyak itu memberi manfaat kepada diri dia. Tapi kadang-kadang berapa ramai manusia dengan harta itulah menyusahkan diri dia. Betul tak? Kau nak cerita juga, ya mana ada ustaz harta menyusahkan saya. Belum mati dah nampak tengok dah anak bergaduh sesama sendi berebut harta depan mata kita. Belum mati dah tahu dah ada setengah-setengah anak ni kan saman ibu bapa dia sampai ke mahkamah. Belum mati lagi anak dan mak dan ayah ni bergaduh. Kerana apa? Macam-macam lah kerana harta tadilah. Jangan. Subhanallah. Nak cerita banyak, ada orang cerita pada saya. Banyaklah dia cerita. Kerana apa? Kerana kaya raya. Itu harta. Okay. Kerana pangkat. Pangkat lagi lah. Hari-hari manusia bergaduh kerana pangkat. Dia tak tahu dia nak mati besok dah. Ya? Dia macam ni. Kerana kita merasai itu hal hakikat yang berlaku depan mata kita. Bahkan mungkin itu yang sedang berlaku pada diri kita. Betul ya? Tambah-tambah masalah harta pusaka dan sebagainya. Bilion harta umat Islam tak selesai masalah pusaka. Sampai hari ini dah berapa generasi meninggal, tak selesai lagi. Tu harta wakaf, harta apa semua sekali tergendala, beku harta umat Islam. Kenapa? Salah satunya inilah hakikat kehidupan yang tidak mengenal erti sebenarnya di antara kehendak dia dengan kehendak Allah. Maka sudahlah kita belajar ni, tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, saya untuk saya sama, kita untuk kita semua. Sudahlah. Tapi tak sudah. Tak sudah orang ni, mana ada sudah. Bila sudah dia mati. Sebab tu kita jangan sampai mati dulu baru kita nak faham. Mati baru nak faham, maka ketika itu tak ada makna lagi dalam hidup kita semua. Tapi itulah keadaannya. Penyelesaian apa dia? Mati adalah penyelesaian yang terbaik. Tapi kalau tanya hari ni nak mati? Tak nak. Mati. Maka kita doa pada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau datangkan aku untuk belajar ilmu di mana-mana sekalipun. Kerana dengan ilmu itulah, dengan cara itulah Engkau lenyapkan kadang-kala kehendak diriku untuk aku bersandarkan dengan kehendak-Mu. Dan kena ingat ya, tidak pernah berlaku sesuatu yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Di situlah kita nak betul-betul faham dan terima. Tapi terlalu sukar untuk kita faham dan menerima. Dan mungkin faham, tapi tak mungkin untuk menerima dengan mudah. Betul? Bila mana berlaku kat atas orang, okey. Sabarlah you ya. Sabarlah. Tahan je lah. Ada hikmah lah tu. Sedap dia cakap. Kena kat dia. Tak boleh terima. Nak cakap begitulah. Ada benda yang saya nak cakap tapi saya tak nak cakap. Apa yang ada. Masing-masing kita rasa dengan keadaan masing-masing. Saya dengan apa yang saya rasa, kita dengan apa yang kita rasa, tuan-tuan dengan apa yang tuan-tuan rasa. Hidup ni masing-masing rasa. Sebab kalau kita cerita pasal apa yang kita rasa, sekadar apa yang kita rasai. Okey, teruskan dulu. Sirta abadan sarfan la hawa laka wala iradah. Okey, dua ni. Apa yang penting dalam hidup ni? Kebijaksanaan dan ilmu. Kebijaksanaan dan ilmu. Ilmu lain, bijak lain. Ada orang ada ilmu sekadar pandai, tidak sampai ke tahap bijak. Tapi sudah cukup, alhamdulillah, kurang-kurangnya ada ilmu daripada jahil. Yang kita tak nak langsung tak ada ilmu, jahil. Tu tak mau. Baik, kita ulang lagi sekali ya. Untuk bawa hakikat yang dia terakhir tu. Iza afnaka, apabila dia Allah melenyapkan kamu daripada hawa nafsumu bil hikmah, dengan hikmah, dan dia Allah
melenyapkanmu daripada kehendakmu dengan ilmu. Kena ulang lagi sekali tu, melenyapkan tu ya. Sebab dan tu kembali pada melenyapkan. Dan melenyapkan daripada kehendakmu dengan ilmu, maka kamu sirta abdan, kamu akan menjadi hamba yang betul-betul hamba, yang murni, yang sejati, yang benar-benar hamba. Kenapa? Kerana tidaklah ada lagi kehendak nafsu dan tidak ada lagi kehendak diri kecuali dengan ilmu dan kehendak Allah. Maka ketika itu kita jadi hamba yang sebenar. Jadi macam mana nak jadi hamba yang betul-betul hamba? Tidak lagi kita ikut nafsu kita, segala-galanya kita ikut Allah. Tidak lagi kita ikut kehendak kita, tetapi ikutlah kehendak Allah. Maka sarfan la hawa laka, yang tiada lagi bagi hawa bagimu, tidak ada lagi kehendak hawa nafsu dalam hidupmu, wala iradat, dan tidak ada lagi kehendak untuk kepentingan dirimu sendiri. Berapa ramai orang dia nak begini, Allah ni dia nak kita betul-betul ikut Allah, ikut dia, tidak ada ikut nafsu. Dan Allah ni dia nak apa lagi? Betul-betul ikut kehendak dia, bukan lagi untuk kehendak kita dan kepentingan diri kita. Semuanya kehendak Allah dan kepentingan untuk Allah. Itu yang kita kata lillah. Itulah makna lillah. Usalli fardal apa sekali-kali apa? Lillah. Nawaitu sauma ghadin. Lillah. Apa saja lillah. Apa makna lillah? Tidak ada kehendak nafsu, tidak ada kehendak diri kita sendiri. Lenyap seluruh lenyap ni apa makna lenyap? Hilang. Kenapa kita makan? Sebab Allah perintahkan kita untuk kita makan, untuk memberi sedikit kudrat pada diri kita. Untuk apa? Kerana untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kita tidur? Kerana ikut perintah Allah. Allah suruh kita rehat. Kenapa untuk rehat? Lama ke rehat? Sekejap. Kenapa? Sebab nak bangun balik pada malam yang sama, untuk bertahajud kepada Allah. Maka semua keadaan ini, ketika itu kita jadi hamba yang sebenar-benar hamba. Susah ni tau. Ni dia kena ada dua keadaan. Pertama, Allah Ta'ala langsung pilih kita dan jadikan kita macam ni. Ataupun keadaan yang kedua, Allah datangkan kepada kita seorang murabbi yang mursyid, ya, yang akan membimbing kerohanian kita. Sebab benda ni bukan benda zahir, dia benda dalaman, benda kerohanian. Maka Allah datangkan, rezekikan kepada kita untuk kita dapat seorang murabbi yang mursyid. Maka dia bimbing kita dengan ilmu, dia bimbing kita dengan tarbiyah, dia bimbing kita dengan zikir dan segala-galanya. Kaedah-kaedah tarbiyah, murabbi mursyid yang akan membawa kita kepada maqam ini, maqam hamba yang sempurna. Dan hamba yang paling sempurna baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Ni kena ni. Kalau tak berlaku dua ni, tak susah. Terlalu amat susah. Pertama, memang Allah tarik kita langsung jadi hamba dia yang sempurna. Atau kita melalui proses tarbiyah daripada tangan-tangan murabbi mursyid, yang mereka juga telah ditarbiyah habis-habisan berpuluh-puluh tahun. Cuba kita baca sirah-sirah perjalanan murabbi-murabbi mursyid ni, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka berada di bawah bimbingan tersebut untuk lahirkan sebagai macam ni. Okey, sahabat Nabi duduk dengan Nabi berapa? 23 tahun. Betul ya? Daripada Nabi umur 40 jadi Rasul, sampailah Nabi wafat umur 63, sahabat Nabi duduk dengan baginda Nabi 23 tahun. Maknanya 20 tahun lebih duduk dengan Nabi. Itulah jadi sahabat-sahabat Nabi itu. Kita duduk dengan siapa nak jadi macam tu? Dah berapa tahun kita duduk dengan itu? Kalau sahabat Nabi jadi bagi umur sebab dia duduk dengan Nabi. Ulama-ulama dahulu sebab dia duduk dengan pewaris-pewaris Nabi. Kita duduk dengan siapa? Kita dah lah orang awam. Kita duduk dengan siapa? Yang membimbing kita untuk sampai ke tahap itu. Kalau tidak gitulah kita terumbang ambing antara kejap jadi hamba, kejap jadi tuan ke apa. Jadi tuan okey lagi, bimbang-bimbang kejap jadi Tuhan. Itulah di luar sana. Jadi Tuhan. Kadang-kadang jadi malaikat sekejap. Ramai tu mengaku-mengaku malaikat Jibril dan sebagainya di luar sana. Wal iyazu billah.